Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Di musim panas, pastikan anda banyak meminum air masak agar badan anda tidak mengalami dehidrasi dan kurangkan aktiviti di luar rumah ketika waktu panas. Turut berhati-hati dengan kehadiran binatang berbisa di dalam dan di sekitar kawasan rumah anda. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pastikan Sahih edisi Khamis 29 Februari 2024 bersama saya Nadine Nordin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Adakah notis daripada pihak IPK Perlis seperti yang tular di media sosial mengenai individu yang terlibat dalam aktiviti jenayah ini benar? Menurut kenyataan Polis Perlis, IPK Perlis tidak pernah mengeluarkan apa-apa surat atau kenyataan seperti yang tertera. Orang ramai boleh membuat rujukan dan semakan berkaitan jenayah komersil menggunakan perkhidmatan yang disediakan melalui National Scam Response Centre NSRC di talian 997. Orang ramai juga boleh terus menghubungi hotline IPK Perlis di talian 049872 222 dan CCC Perlis di nombor talian 049872 418 untuk sebarang pertanyaan lanjut. Selain itu juga orang ramai boleh menggunakan aplikasi Semak Mule account di semakmule.rmp.gov.my yang juga boleh dimuat turun dari Google Play Store. Jangan sesekali percaya pada dakwaan Israel bakal jadikan Malaysia sebagai destinasi pengecualian visa. Menurut kenyataan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menafikan Malaysia akan dijadikan destinasi pelancongan tanpa visa oleh Israel seperti hantaran di media sosial. Beliau menyifatkan tuduhan itu untuk mencipta naratif jahat dan fitnah ke atas beliau dan kerajaan. Beliau merujuk satu hantaran di laman X dengan tajuk Israel bakal jadikan Malaysia destinasi pengecualian visa. Ia turut menyertakan tangkap layar akaun X ahli Parlimen Israel pada September 2023 yang menyiarkan gambar Saifuddin pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA. Menurut Datuk Seri Saifuddin, kehadiran beliau di New York pada September tahun 2023 sebagai delegasi negara untuk ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada UNGA ke-78. Perdana Menteri dalam ucapannya pada Perhimpunan Negara-Negara seluruh dunia itu jelas mengkritik sekeras-kerasnya tindakan Israel di hadapan semua delegasi yang hadir. Untuk rekod, Malaysia tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik dengan Israel, manakala pasport negara kita tidak boleh digunakan untuk perjalanan ke Israel kecuali dalam kes tertentu. Baik, ikuti penjelasan isu discharge penjawat awam dan pesara kerajaan dari IJN. Menurut kenyataan Menteri Kesihatan Malaysia, Institut Jantung Negara IJN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah pun mempunyai hubungan kerja yang baik. Sejak sekian lama, KKM telah merujuk kes-kes kompleks dan pesakit jantung kritikal ke IJN dan terutamanya untuk mengurangkan kesesakan dan masa menunggu yang lama. Pusat Jantung KKM, pihak KKM mempunyai 10 hospital yang mempunyai perkhidmatan kardiologi dan 7 termasuk mempunyai perkhidmatan serjeri kardiotorasik. KKM membayar kepada IJN untuk setiap pesakit yang dirujuk ke IJN menggunakan pembiayaan tahunan persekutuan yang diterima daripada Kementerian Kewangan Malaysia iaitu MOF. Oleh itu, bagi memastikan lebih ramai pesakit boleh dirujuk ke IJN, pesakit dibenarkan discharge apabila keadaan mereka stabil ke pusat-pusat jantung KKM. Pusat Jantung KKM juga diuruskan oleh pakar kardiologi dan pakar bedah kardiotorasik yang bereputasi dan bertauliah. KKM akan terus memastikan penjagaan dan keselamatan pesakit tidak terjejas, termasuk pesara-pesara kerajaan. Baik, kita beralih ke portal MyCheck Malaysia. Kali ini mengenai guru hilang wang akaun bank Islam kerana terjebak penipuan phishing, iaitu bukan kerana daftar sistem padu. Tular dakwaan di media sosial, ramai guru di Terengganu kehilangan wang di dalam akaun bank Islam selepas mendaftar padu. Berikutan itu, ramai pihak menyuarakan keengganan mendaftar padu kerana bimbang ditimpa nasib yang sama.
Siasatan pihak polis mengesahkan insiden itu adalah angkara skema dan tiada kaitan dengan pendaftaran padu. Semakan MyCheck mendapati skam itu turut melibatkan mereka yang belum mendaftar padu. Kesimpulannya, apa yang dapat dirumuskan berdasarkan semakan yang telah dibuat, dakwaan ramai guru kehilangan duit simpanan dalam akaun Bank Islam selepas mendaftar pangkalan data utama padu adalah tidak benar. Berdasarkan maklumat yang diperolehi, terdapat juga mangsa yang belum lagi mendaftar padu. Ya, beberapa guru di Terengganu turut menjadi antara mangsa yang kehilangan wang simpanan. Juga mengambil kira pandangan pihak yang mahir dalam isu ini, termasuklah siasatan pihak polis yang mengesahkan insiden kehilangan duit dalam bank akaun mangsa adalah angkara skema yang menggunakan taktik pancingan data. Sila rujuk dan semak sebarang maklumat yang anda tidak pasti dengan sumber berkredibiliti bagi mengelakkan anda menjadi antara pencetus kebimbangan serta rasa tidak tenteram orang ramai. Masih lagi di portal MyCheck Malaysia, kali ini berkaitan perlu memohon bantuan kerajaan menerusi saluran sah bukan melalui TikTok, sumber daripada pihak MOF. Tular dakwaan menerusi WhatsApp bahawa orang ramai boleh mohon bantuan kerajaan menerusi aplikasi TikTok. Kementerian Kewangan MOF sahkan dakwaan berkenaan adalah tidak benar. Orang awam yang ingin memohon bantuan kerajaan dinasihatkan menggunakan saluran rasmi yang disediakan MOF. Sejak kebelakangan ini, kes penipuan atau skema melibatkan bantuan kerajaan sama ada dalam bentuk kewangan atau sumbangan makanan asas semakin berleluasa di laman media sosial. Media sosial menjadi tumpuan skema kerana ia adalah platform paling mudah untuk mencapai audiens yang luas bagi memperdaya orang ramai. Kesimpulannya, pihak MyCheck Malaysia mengklasifikasikan dakwaan ini adalah tidak benar kerana sebarang bantuan kerajaan yang diumumkan Perdana Menteri akan disiarkan di laman sesawang MOF serta agensi berkaitan dan bukannya daripada pihak ketiga. Selain itu, pengumuman bantuan kerajaan madani turut disiarkan di semua platform media sosial MOF dan bukannya media sosial tertentu sahaja. Layari portal rasmi MOF atau semak laman sosial MOF bagi mendapatkan perkembangan terkini atau menentukan sah sebarang bentuk bantuan daripada kerajaan. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan sahih berehat seketika, kembali selepas ini. Betul ke ni? Awak yakin ke? Mana awak dengar semua ni? RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Tantis Fitnah, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Seterusnya kita aktifkan segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Baik, seperti biasa di segmen notifikasi akan kami bawakan hebahan untuk anda ketahui dan ikuti. Ayuh kita mulakan dengan program ini. Jangan lupa untuk saksikan program popular di TV1. Sudah semestinya kita bawakan Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini. Jangan lupa untuk saksikannya. Di manakah salurannya? Sudah semestinya di saluran TV1. Untuk mudah di mana saja anda berada, muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Forum Perdana Ehwal Islam dengan topik yang dia bawa pada malam ini bukan cinta biasa. Bukan cinta biasa, cinta apakah ia? Untuk mengetahui kupasannya, jangan lupa pada malam ini 29 Februari 2024, 9 malam di saluran TV1. Kita bawakan pula, ini adalah maklumat untuk anda, siaran langsung ucap tama timpalan Perdana Menteri dan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air sempena Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 yang amat berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, timpalan Perdana Menteri dan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air. Pusat Konvensyen Antarabangsa PICC pada 1 Mac 2024 esok Jumaat
pada pukul 2.55 petang di saluran TV1 dan saluran RTM Kling. Bicara naratif, jangan lupa untuk saksikan topik yang dibawa adalah memahami rasional kenaikan kadar SST pada malam hari esok iaitu Jumaat 1 Mac 2024 9 malam di saluran TV1, siaran serentak di saluran berita RTM dan juga anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Untuk berinteraksi anda boleh terus pergi ke Facebook Live dan juga TikTok Live berita RTM. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Pastikan sahih untuk edisi Khamis sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari esok di saluran berita RTM pula. Dan untuk anda, untuk mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami dengan carian berita RTM. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.